Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sampai ke hari ini kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan buah daripada perjuangan dan kegigihan yang berterusan daripada para ulama dalam memikul tugas yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan alim ulama telah silih berganti memikul tugas sebagai pewaris Nabi. Mereka sentiasa aktif dalam menjalankan tugas dan tidak pernah mengenal titik akhir dalam perjuangan. Maka dengan semangat inilah Islam telah berjaya sampai ke negara kita, dan sehingga ke hari ini umat Islam merupakan 1/5 daripada penduduk dunia yang jumlahnya lebih daripada 5,000 juta orang. Sementara negara kita Malaysia yang tercintai ini merupakan negara yang majoriti penduduknya ialah beragama Islam. Sejak akhir-akhir ini, umat Islam sering ditimpa malapetaka dan berhadapan dengan pelbagai ujian. Namun dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai nilai-nilai agama dalam kehidupan. Walaupun kita mengakui secara hakikatnya masih wujud kekurangan di sana sini. Al-Quran dan hadis ialah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Mereka tidak akan sesat dan lenyap dari permukaan bumi ini selagi masih berpegang teguh kepada kedua-duanya. Al-Quran dan hadis adalah pegangan yang tidak akan luntur dan sumber segala kekuatan serta keterangan yang lengkap dan jelas tentang identiti Islam itu sendiri. Sebenarnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang telah lalu, sedang dan yang akan berlaku, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Jadi, semua permasalahan itu telah diterangkan tentang cara-cara untuk menyelesaikannya. Maka dalam hal ini termasuklah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini. Semuanya telah pun diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam hadis-hadisnya, supaya mereka dapat berwaspada dan menjaga diri, supaya mereka tetap berada dalam ajaran-ajaran Islam yang murni dan terhindar daripada segala kerosakan serta bahaya kesesatan. Imam Muslim ada merenung dalam kitabnya seperti berikut. Artinya, daripada Abu Zaid, iaitu Amru bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh berjemaah dengan kami. Kemudian baginda terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah sehingga sampai masuk waktu solat zuhur. Kemudian baginda turun dari mimbar dan solat zuhur bersama kami. Setelah selesai solat zuhur, baginda terus naik lagi ke atas mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu solat asar. Maka baginda turun dari mimbar dan solat asar bersama kami. Setelah selesai solat asar, baginda naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari. Baginda memberitahu kami apa-apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka sesiapa yang paling bijak di antara kami, dialah yang paling banyak menghafalnya. Riwayat Muslim. Dalam khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam yang panjang ini telah diterangkan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk daripada permulaan penciptaannya hingga ke akhir zaman, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh. Dan kata Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu,
Terkadang aku terlihat sesuatu yang telah aku lupakan. Maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka aku mengingatnya kembali. Samalah halnya dengan kamu yang mengenali semula sahabat yang telah lama hilang daripada ingatan apabila bertemu kembali dengannya. Maka dalam buku ini akan disebutkan beberapa buah hadis tentang peristiwa akhir zaman dan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di zaman ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, dapatlah kita menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dan yang akan kita hadapi. Semoga akhirnya nanti terbukalah di hadapan kita jalan yang membawa keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Sebelum kita mengakhiri mukadimah ini, sebaiknya kita mengambil suatu peringatan daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata, orang ramai masyarakat sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi radhiyallahu anhu ketika menulis hadis ini dalam kitab Riyadus Shalihin memberikan penjelasan seperti berikut. Larangan seperti di atas itu, ini larangan berkata bahawa orang ramai telah rosak adalah untuk orang yang mengatakan sendiri dengan tujuan rasa bangga dengan diri sendiri. Larangan seperti di atas itu, ini larangan berkata bahawa orang ramai telah rosak adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian itu dengan tujuan rasa bangga dengan diri sendiri sebab dirinya tidak rosak dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Maka yang demikian ini adalah haram. Walau bagaimanapun, sekiranya seorang yang berkata seperti itu kerana melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap agama serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka, lalu timbul perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan itu tidak ada salahnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama dan itulah cara mereka menghuraikan permasalahannya. Antara alim ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi dan lain-lain. Maka hendaklah hadis ini menjadi suatu peringatan kepada kita apabila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di dalam buku ini yang banyak mengutarakan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosakan moral mereka. Oleh sebab itu, apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam dewasa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ujub dengan kebaikan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita dan jangan suka menuding jari pada orang lain. Apabila kerosakan moral umat Islam dewasa ini yang dibicarakan, maka biarlah perbincangan tentangnya itu dalam bentuk yang sihat dan dengan perasaan penuh belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keterangan: hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW seperti yang disebut dalam hadis di atas. Pertama, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kerana patuh kepada perintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan kepada sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yakni Abu Bakar radhiyallahu, Umar al-Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan dan Ali karamallahu wajhah, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitu berpegang pada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, di mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang akan beruntung mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah, dalalah, iaitu fahaman-fahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh daripada agama. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baru itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Ini bukan bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Hadis kedua, mengapa dunia Islam menjadi sasaran permusnahan? Daripada Ummul Mukminin Zainab bin Jahsin, yakni isteri Rasulullah SAW, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan, yakni malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung ibu jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk dengan itu. Baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Saya, ini Zainab bin Jahsin, bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, Ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan: hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan,
maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Ia bukan menimpa kepada orang yang jahat sahaja, tapi juga orang yang soleh akan turut dibinasakan. Walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat berkenaan. Dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan meliputi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada waktu permulaan penyebarannya juga daripada kalangan bangsa Arab, dan sedikit sekali daripada bangsa lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju dan mundurnya umat Islam, yang banyak bergantung dengan keadaan bangsa Arab itu sendiri. Selain itu, bahasa rasmi Islam ialah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa daripada keturunan Nabi Adam AS, yang dahulunya banyak membuat kerosakan di atas permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Raja Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi campuran tembaga. Dengan itu, mereka tidak dapat keluar sehingga hampirnya hari kiamat nanti. Maka pada waktu itu, dinding yang kuat tadi akan hancur, dan keluarlah kedua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di atas permukaan bumi ini. Apabila peristiwa ini telah terjadi, maka bererti hari kiamat sudah dekat sekali. Hadis ketiga, seluruh dunia datang menggemburuni dunia Islam. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang menggerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan menggerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal itu kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak, iaitu lebih 1,000 juta orang, lebih kurang 1/5 penduduk dunia. Tetapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas dan diinjak-injak. Mereka dibantai dan dibunuh dengan cara yang sangat hina. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza agama, namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Sebenarnya, sebab kekalahan kaum muslimin berpunca daripada dalam diri mereka sendiri, iaitu adanya penyakit wahan, yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang terdapat dalam diri manusia, iaitu cinta dunia dan takut mati. Ini bermaksud bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan di dunia, sehingga tidak membuat persediaan untuk berhadapan dengan negeri akhirat, dan kurangnya kesedaran mereka untuk berkorban memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadis keempat,
ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Daripada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, yakni menghilangkan ilmu dengan sekaligus daripada dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Keterangan: sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku pada alim ulama, kerana kita banyak kehilangan ulama. Namun sayang 1000 kali sayang, pemergian mereka tidak dapat digantikan oleh yang lain. Sekiranya ada penggantinya sekalipun, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Mereka hilang dan tidak berganti, sehinggalah sampai nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong daripada ulama. Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Apabila mereka telah tiada, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Paling menyedihkan kita apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak mendapat perhatian sewajarnya daripada masyarakat sekarang ini. Ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu umum. Pondok-pondok dan madrasah-madrasah kurang mendapat perhatian daripada para cendekiawan. Mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang dapat menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Oleh sebab itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Hadis kelima. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga dikala mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Umat Islam akan mengikuti jejak langkah atau gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani, dan hingga dalam urusan yang kecil sekalipun, termasuk juga dalam urusan yang tidak masuk akal. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Sekarang ini kita dapat melihat hakikat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan hidup. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik secara sedar atau tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu muslihat Yahudi dan Nasrani, dan banyak pula di kalangan mereka yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, selamatkan kami daripada mereka. Hadis ke-6. Golongan hanti hadis. Daripada Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka dia berkata,
Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, ini Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dia hanya percaya kepada Al-Quran, dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Pada hakikatnya, golongan ini ialah golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Kerana orang yang mendustakan salah satu daripada kedua-duanya sama sahaja dengan mendustakan kedua-duanya sekali. Sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali kepada hadis Nabi SAW. Ini disebabkan Al-Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam dan dalam bentuk yang umum, manakala hadis pula berfungsi untuk menjelaskan isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut serta merungkaikan segala permasalahannya yang rumit secara terperinci. Golongan ini dianggap telah keluar daripada ikatan agama Islam, maka hendaklah kita berhati-hati dengan mereka. Hadis ketujuh, golongannya sentiasa menang. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sentiasa menang. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memelihara kitabnya, yakni Al-Quran, dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di atas permukaan bumi ini. Sekiranya kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berbagai dan berat-berat. Ujian itu bermula dengan tentangan golongan musyrikin di Mekah dan seterusnya tentangan golongan munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula gerakan Riddah, murtad, Majusi yang berselimukan Islam, golongan Batiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Mongol dan bangsa Tatar yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, ini Spanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan misioneri Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih. Seterusnya ada pula serangan dari segi pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Walaupun ujian-ujian yang sangat berat ini telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan memiliki identiti serta peranan yang hebat dalam peta dunia pada hari ini. Tidak dinafikan, ada di kalangan umat Islam sekarang ini yang tidak memperdulikan tentang hal-hal keagamaan, namun masih banyak di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Begitu juga halnya walaupun banyak di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih banyak lagi di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. Biarpun syiar-syiar Islam diinjak-injak di beberapa buah tempat, namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh.
Walaupun aktivitis Islam ditindas dan disiksa di suatu tempat, namun di tempat lain mereka masih disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan semua orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Lalu yang tinggal setelah itu hanyalah orang jahat, yakni orang kafir. Maka pada waktu itulah kiamat akan terjadi. Hadis ke-8. Penyakit umat dahulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu adalah: pertama, terlalu banyak bersukaria; kedua, terlalu mewah; ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin; keempat, penipuan dalam merebut harta benda dunia; kelima, saling memarahi; keenam, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Hadis riwayat Hakim. Keterangan: penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan apa sahaja cara dan tipu muslihat untuk mendapatkan harta. Ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak yang baik. Apa yang ada hanyalah kecurangan, khianat, dengki-mendengki dan sebagainya. Marilah kita memperhitungkan diri sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Hadis ke-9. Islam kembali asing. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Keterangan: Islam mula menapak di bumi Mekah dalam keadaan yang sangat asing daripada pandangan masyarakat. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya jika dibandingkan dengan musuhnya. Setelah itu Islam tersebar ke seluruh dunia sehingga diterima hampir 2/3 penduduk dunia ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya terasa ganjil daripada pandangan mata dunia, bahkan daripada pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam berasa ganjil dan aneh apabila melihat orang Islam yang beriltizam, yakni komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang pelik oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Contohnya, jika ada suatu program kemasyarakatan, kemudian telah masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang meminta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bergurau senda ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau terkutuk. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia bukan sahaja akan terasing dan tersisih daripada masyarakat, bahkan tersisih daripada pandangan orang Islam itu sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Hadis ke-10. Bahaya kemewahan.
daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu, dan tidak ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, bagi dia menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Pergi pada waktu pagi dengan suatu pakaian, dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Apabila diangkatkan satu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain. Kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang lampu Kaabah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadah sahaja dan tidak sibuk lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu waktu nanti akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Pada waktu pagi dia memakai satu pakaian, dan pada waktu petang pula memakai pakaian yang lain. Hidangan makanan tidak putus-putus. Rumah-rumah mereka pula indah dan dihias dengan beraneka ragam perhiasan yang mewah-mewah. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segalanya itu sudah ada, maka mudahlah hendak melaksanakan ibadah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya, lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaan kita pada hari ini. Segala yang kita miliki walaupun tidak terlalu mewah, namun rasanya sudah mencukupi. Tapi apabila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan harta benda yang ada seringkali menyibukkan dan menghalang kita daripada melakukan ibadah. Kita sibuk mengumpulkan harta, dan kita juga sibuk untuk menjaganya serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua, sehingga dia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Begitulah gambaran kerakusan manusia dalam mengumpulkan harta kekayaan. Dia sentiasa mencari dan menambah sehingga menemui kematian. Maka ketika itu barulah dia sedar dan menyesal dengan 1001 penyesalan. Tetapi penyesalan sudah tidak berguna lagi. Oleh sebab itu, janganlah kita lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak peduli halal dan haram, yang penting dapat harta. Tidak peduli dengan waktu solat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Maka hendaklah kita sedar bahawa setelah berakhirnya dunia ini, akan ada akhirat dan akan ada hidup setelah mati nanti. Biarlah kita mencari harta dunia mengikut keperluan sahaja. Kalau berlebihan, maka hendaklah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang berkemampuan. Rajinlah bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhiratnya.
dan Dia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Alhamdulillah, setelah mendengar hadis-hadis mengenai peristiwa akhir zaman ini, semoga kita dapat mengambil iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Tutup dengan majlis ini dengan tasbih kibarah dan surah wal-asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.